Berdasarkan tajuk pembentangan sebentar tadi, modernisme dalam agama Islam akan dibentangkan oleh 5 orang ahli kumpulan terdiri daripada diri saya sendiri, Nur Hazika Izzati, kedua Nur Fatihah, ketiga Nur Hasniza, keempat Muhammad Najmi dan yang terakhir sekali Mazatul Sudiana. Pembentangan ini akan dimulakan dengan abstrak, mana di situ akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai pengenalan, objektif dan hasil daripada kajian yang dibuat. Kedua, pengenalan modernisme di mana sejarah permulaan atau pembentukan modernisme ini dalam agama Islam itu sendiri. Yang ketiga, kajian literatur hasil daripada beberapa pandangan dan pendapat karyawan-karyawan. Yang keempat, kesan-kesan positif dan negatif yang telah dipecahkan kepada individu, masyarakat dan negara. Yang kelima, faktor-faktor yang muncul apabila modernisme ini dibentukkan dalam agama Islam. Seterusnya, cabaran modernisme. Cabaran modernisme kepada umat Islam dari segi sosial, budaya dan ekonomi. Yang ketujuh, solusi kepada kesan-kesan negatif sebentar tadi akibat daripada penerimaan modernisme dalam agama Islam. Dan yang terakhir sekali, kesimpulan bahawa adakah modernisme ini perlu diteruskan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam. Berdasarkan pengenalan dan latar belakang ringkas kajian, Islam telah melalui pelbagai bentuk penjajahan ideologi sama ada baik dalaman maupun luaran. Masyarakat Islam telah melalui dilema kekacauan budaya mempengaruhi pemikiran mereka dalam situasi tertentu untuk mengekalkan tradisi ataupun memodenkan. Umat Islam lebih cenderung kepada sikap negatif terhadap pemodenan, namun tidak semua menganggap modernisme itu adalah satu keburukan. Objektif kajian. Yang pertama, mengkaji kemunculan kewujudan modernisme dalam agama Islam. Yang kedua, mengenal pasti kesan-kesan yang muncul akibat daripada aplikasi modernisme dalam tamadun Islam. Yang ketiga, merumuskan faktor, cabaran dan solusi apabila munculnya modernisme dalam sesebuah agama ataupun zaman. Kesimpulannya, umat Islam harus terus berpegang pada prinsip agama, Al-Quran dan As-Sunnah, namun masih boleh menerima kemodenan yang ada. Ini kerana seseorang modernis itu bukan sahaja menilai atau menerima nilai-nilai moden dari barat, malahan turut berusaha untuk memperjuangkan ke arah peradaban Islam. Pengenalan modernisme. Pada asalnya, modernisme Islam memperjuangkan pembaruan dalam agama dengan menentang taklid. Muhammad Abduh yang dianggap tokoh utama moderni Islam pada mulanya hanya menginginkan pembaruan dalam bidang pendidikan agar umat Islam tidak berfikiran mundur, tetapi kemudian menjadi satu aliran yang menjadikan rasionalisme sebagai satu prinsip. Gerakan modernisme telah mengalami perubahan setelah kemunculan Fazlur Rahman yang telah merangka kerangka pemikirannya modernisme pada awal 80-an di mana melahirkan liberalisme yang lebih radikal iaitu Islam liberal. Kedua, sejarah Islam mencatat permulaan zaman moden bermula pada penghujung 18. Jamaluddin Al-Afghani, dia berpendapat bahawa penting untuk bertindak secara rasional dan menerima idea yang dihasilkan oleh akal. Di India, Sir Syed Ahmad Khan telah berusaha menunjukkan bahawa sains mula jadi dan penemuannya sebenarnya sesuai dengan kepercayaan Islam. Seperti Al-Afghani, dia menyeru umat Islam untuk menuntut ilmu moden. Ketiga, zaman Islam dari tahun 1800 Masihi hingga ke hari ini disebut sebagai zaman Islam moden. Kerana pada abad pertengahan, Islam mengalami penurunan dalam bidang pendidikan, politik, perdagangan, budaya dan teknologi. Ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masihi yang telah dapat membuka mata dunia Islam, di mana sebuah institusi pendidikan, Institut di Egypt, didirikan. Dari institusi inilah peradaban dan agama mula bersentuhan dengan orang Mesir untuk pertama kalinya. Maryam Jamilah, pengarang Islam dan modernisme. Pemahamannya adalah bahawa modernisme adalah pemberontakan asas terhadap agama dan nilai spiritualnya. Ia berasal dari Machiavelli dan berkembang pada abad ke-18. Menurut Maryam, tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa modernisme sekarang ini telah menjadi kepercayaan universal dan setiap orang yang mengikuti modernisme akan dianggap sebagai negara yang maju dan progresif, dan menentang budaya moden dilihat sebagai negara yang mundur, kuno dan reaksioner.
kemodenan ke arah kebangkitan dan pembaharuan telah dibicarakan secara ekstensif dari beberapa sudut oleh ramai ahli akademik. Kajian ini menjuruskan pembahasan kepada isu atau persoalan modernisme progresif dalam pemikiran politik Islam di Malaysia. Pandangan beberapa tokoh akademik, pemikir dan ulama yang diklasifikasikan sebagai modernis akan diterokai menyentuh kedudukan Islam, sosial dan politik di Malaysia. Pendapat Muhammad, universalisasi ajaran Islam ini dilihat dari aspek isi merangkumi semua dasar norma bagi semua aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan persoalan ritual maupun sosial. Pendapat Muhammad Rumaizuddin, observasi awal terhadap reaksi dan tindak balas yang dikemukakan oleh intelektual Muslim menempuhi cabaran pemodenan dan pembaratan dalam berbagai-bagai bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan dan keagamaan, mewujudkan 3 atau 4 kelompok dan aliran pemikiran utama. Pendapat Siddiq Fazil, objektif utama untuk menyedarkan kembali umat Islam memandangkan situasi dan kondisi semasa mereka rata-ratanya yang disifatkan berada dalam keadaan serba-serbi inferior dan subordinate bertemu dengan program dan aksi kolonialis imperialis barat. Kesimpulannya, analisis dan dapatan kajian membuktikan bahawa proses pembaruan yang berlaku di Malaysia memiliki bentuk, sifat dan corak tersendiri yang dalam hal-hal tertentu berbeza dari apa yang berlaku di tempat lain di dunia Islam. Walau bagaimanapun, pengkaji mendapati bahawa modernisasi bukanlah sesuatu hal yang substansial untuk ditentang kerana Islam adalah agama universal yang tidak membelenggu manusia untuk bersikap maju, akan tetapi ia haruslah berpandukan kepada ajaran Islam. Assalamualaikum, saya akan membentangkan kesan positif mengaplikasi modernisme. Kesan positif terhadap individu ialah memupuk kerajinan dan semangat yang sentiasa ingin berusaha keras. Modernisme mewujudkan kemudahan untuk menimba ilmu yang menggalakkan semangat dan kerajinan untuk menuntut ilmu. Kesan kedua ialah individu lebih rasional dalam membuat keputusan. Hal ini kerana perkembangan sistem pendidikan mampu melahirkan individu yang lebih bijak dan memikirkan kesan terhadap sesuatu keputusan. Seterusnya, kesan terhadap masyarakat ialah masyarakat boleh mempelajari pembaharuan dalam ilmu pengetahuan kerana banyak platform yang dapat digunakan untuk menimba ilmu kerana adanya teknologi seperti internet. Oleh itu, ilmu dapat disebar dengan secara meluas. Kesan kedua adalah dapat mengembangkan asas ekonomi yang berbeza. Dengan pembangunan teknologi iaitu ilmu saintifik dan teknik-teknik canggih yang mampu mengembangkan asas ekonomi dan turut melahirkan golongan yang mahir dan teknologi yang lebih maju. Kesan ketiga ialah masyarakat boleh akses kepada kepelbagaian dimensi sosial agama. Kepelbagaian dimensi sosial agama bermaksud perbezaan antara agama atau anutan di dalam masyarakat. Pelbagaian ini harus diuruskan di antara masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan kestabilan. Kesan positif kepada negara ialah modernisme mewujudkan keseimbangan negara, menguruskan dengan mengurangkan dan menghapuskan keadaan ketidaksamaan dan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi dalam negara untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil. Kesan kedua adalah modernisme mentarifkan semula struktur politik dan norma sosial budaya barat ke arah yang lebih seimbang. Hal ini dibuktikan melalui politik di Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Akhir sekali, kesan modernisme ialah ekonomi negara terus berjalan dan stabil, yang bermaksud penggunaan teknologi yang canggih dalam sektor pembuatan. Hal ini menyebabkan negara dapat membuat produk sendiri untuk diekspor ke luar negara. Kesan-kesan negatif terhadap individu ialah keruntuhan akhlak dan menghilangkan sifat kepermanusiaan kerana wujudnya falsafah Niccolo Machiavelli iaitu matlamat menghalalkan cara yang menyebabkan individu melakukan perkara-perkara yang terlarang tanpa memikirkan dosa. Kesan kedua ialah individu menolak dan mempersoalkan setiap nilai-nilai agama. Perubahan ke arah moden menyebabkan individu berfikiran terbuka sehingga muncul individu yang mementingkan keseronokan dunia. Seterusnya, kesan negatif terhadap individu ialah individu lebih bersikap individualistik yang menyebabkan kurang kepergantungan individu antara satu sama lain yang memberi kesan munculnya individu yang mementingkan diri sendiri. Kesan negatif kepada masyarakat ialah golongan muda dipuja dan tidak menghormati golongan tua. Modernisme menyebabkan perkembangan pendidikan yang memberi kesan kepada perspektif masyarakat terhadap golongan muda.
Kesan kedua adalah merosakkan pemikiran generasi muda masa kini kerana kepesatan teknologi menjadikan cara pemikiran masyarakat berubah. Dalam hal ini, pemikiran ala barat mudah untuk mempengaruhi masyarakat kerana adanya kecanggihan teknologi. Kesan negatif modernisme terhadap negara adalah golongan muda diberi jawatan yang penting kerana menganggap golongan tua tidak layak untuk memegang jawatan disebabkan atas faktor umum. Pada hakikatnya, golongan tua lebih arif. Kesan negatif yang terakhir ialah wujudnya sekularisme dalam pentadbiran negara, iaitu kerajaan harus wujud secara terasing dari agama. Fahaman ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, saya akan terangkan tentang faktor dan cabaran modernisme kepada Islam. Faktor, pada abad moden ini, sains dan teknologi terus berkembang. Dunia telah berubah maju, menyediakan penemuan yang melancarkan keperluan manusia. Era moden ini memberi kita prinsip moden yang selalu menekankan rasionaliti. Masalah pemikiran seperti ini tidak dapat dielakkan kerana pelbagai faktor. Faktor dalaman dan luaran. Faktor dalaman yang dimaksudkan adalah faktor ajaran Islam itu sendiri, iaitu ajaran Islam yang mendorong pembaruan Rasulullah SAW. Katanya sesungguhnya Allah akan mengirimkan kepada umat ini setiap 100 tahun orang yang akan memperbarui agama mereka. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Berdasarkan hadis ini bermaksud bahawa gerakan reformasi Islam tidak akan berhenti dilakukan oleh sekumpulan umat Islam sehingga kehidupan dunia ini tidak lagi wujud. Ketika Islam yang dipahami oleh umat untuk memenuhi kehidupan pada waktunya tidak lagi memadai untuk kehidupan saat ini yang sedang dihadapinya, maka gerakan pembaruan akan muncul ke permukaan sebagai bentuk tindak balas. Faktor seterusnya adalah faktor luaran. Di sebalik wujudnya tindakan dalam reformasi Islam, terutamanya pada zaman moden, menurut tuntutan Barat, gerakan Islam yang muncul di era moden dipengaruhi oleh Barat. Pengaruh ini dapat dilihat pada tekanan tema yang dibawanya. Dalam hal ini, pemodenan dalam bidang pendidikan, politik, perdagangan, budaya dan teknologi dalam kehidupan umat Islam terus menjadi tindak balas terhadap kehadiran Barat di dunia Muslim. Selain reformasi Nabi, kita juga dapat melihat penurunan umat Islam Malaysia dalam bidang tertentu, sehingga kedua faktor ini telah memicu pentingnya pembaruan moden terhadap Islam. Pada hari ini, umat Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran dan pemikiran, antaranya adalah fahaman modernisme. Cabaran dalam sosial. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan nampak seperti biasa. Barat mahu memaksimumkan pergaulan antara lelaki dan perempuan tanpa batas dan tanpa sebab-sebab tertentu. Mempengaruhi minda golongan remaja dengan pemodenan yang dibawa oleh Barat. Budaya hidup moden menjadikan masyarakat bersikap individualistik serta tidak mengambil peduli terhadap gejala sosial yang berlaku di sekeliling. Jiran tetangga sudah tidak mengenali lagi antara satu sama lain. Cabaran dalam budaya, gaya hidup kebarat-baratan yang benar-benar membahaya dan mencabar budaya manusia bertamadun ialah perjuangan masyarakat liberal Barat untuk menjadikan konsepsi keluarga yang tidak lagi terdiri pada lelaki dan perempuan, suami isteri dan anak-anak yang sah. Seiring dengan itu, diperjuangkan juga supaya dihalalkan hubungan seks sebelum nikah kerana hal ini sudah menjadi lumrah di negara-negara maju teknologi. Cabaran dalam ekonomi. Cabaran seterusnya yang dihadapi oleh umat Islam termasuk di Malaysia kini ialah harus mengambil kesempatan daripada era globalisasi. Dari aspek ekonomi, negara-negara berkenaan tidak boleh menutup pintunya daripada pasaran ekonomi dunia kerana seandainya pasaran barangan sebuah negara itu terlalu kecil, ekonominya akan terhalang daripada berkembang. Wujudnya riba yang bermaksud pertambahan pinjaman, pertambahan yang boleh berlaku dalam aktiviti jual beli. Sekian terima kasih saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terdapat kesan negatif modernisme yang mempengaruhi tiga aspek, iaitu individu, masyarakat dan negara. Antara solusi menangani kesan buruk modernisme terhadap individu ialah yang pertama, penggunaan
Penggunaan teknologi secara berhemah. Kemunculan teknologi di alam baru ini telah banyak memberikan cabaran kepada manusia kerana maklumat yang diperolehi tidak mampu disekat. Jadi sangat penting bagi setiap individu untuk mengetahui bagaimana untuk menggunakan internet secara berhemah. Yang kedua, menerima sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Islam tidak pernah melarang penganutnya untuk mencuba atau menerima pembaharuan. Malah, Islam juga membuat pembaharuan selari dengan kemodenan dunia. Jika sesuatu pembaharuan tidak ditapis dan dikaji terlebih dahulu, seseorang itu akan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak benar seperti penularan kes nabi palsu yang tular di media sosial. Dari aspek kemasyarakatan pula, yang pertama, menerapkan semangat nasionalisme, mengekalkan dan mempelajari budaya. Jika seseorang mempunyai semangat nasionalisme, mereka akan mempunyai jati diri yang baik. Mereka tidak mudah terpengaruh dan mengkaji dahulu sesuatu pembaharuan itu sebelum menerimanya. Pelbagai inisiatif yang boleh dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab bagi mengembalikan semangat nasionalisme seperti mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan secara besar-besaran. Selain itu juga, pihak yang bertanggungjawab haruslah mencari inisiatif bagi menarik minat masyarakat pada masa kini untuk mempelajari budaya seperti mewujudkan mata pelajaran kebudayaan di sekolah dan universiti tempatan. Yang kedua, mengekalkan pendidikan Islam dan moral di institusi pendidikan. Kemajuan sains dan teknologi telah menghasilkan satu budaya dan tamadun yang maju. Namun kebudayaan yang semakin moden ini ternyata sangat memberi kesan terhadap aspek akhlak. Jadi, pendidikan agama Islam dan moral diwajibkan di semua institusi pendidikan. Dalam aspek kenegaraan pula, yang pertama, permuafakatan dalam perkongsian kuasa. Persaingan politik Malaysia yang berasaskan perkauman berbanding ideologi memang serasi dengan amalan permuafakatan yang dimanifestasikan oleh persaingan kuasa. Amalan ini membolehkan setiap agama sama-sama berkongsi kuasa dan mempunyai hak dalam pemerintahan negara. Yang kedua, mencontohi sifat Rasulullah dalam memimpin. Rasulullah SAW dikenali sebagai seorang yang cerdik dan bijaksana. Ketokohan baginda dalam kepimpinan sememangnya diperakui melalui sifat kebijaksanaan dalam pengurusan. Sifat seperti ini wajib ada di dalam diri seseorang pemimpin untuk memimpin negara. Dan yang terakhir, politik yang berlandaskan agama. Politik Islam telah menerapkan syariat Islam secara sempurna kepada seluruh manusia sama ada Muslim maupun bukan Muslim. Jadi sebagai pemimpin Islam, menyelesaikan sesuatu masalah negara berpandukan syariat Islam amatlah digalakkan kerana Islam adalah agama yang menyeluruh tanpa menindas mana-mana agama dan bangsa. Kesimpulannya, setiap perkara mempunyai kebaikan dan keburukan. Modernisme boleh mendatangkan kebaikan dari segi perkembangan ilmu, sains dan teknologi, tetapi haruslah selari dengan wahyu dan tidak melanggar syariat agar tidak mendatangkan akibat yang lebih memudaratkan di kemudian hari seperti keruntuhan moral dan sebagainya. Terima kasih.